kita, Allah masih lagi memberi kita kehidupan, memberi kita nafas dan diizinkan jasad kita yang penuh dengan kelalaian dan dosa ni diizinkan diletaknya kita pada pagi ni pada wajah ilmu. Walaupun ada yang masih bekerja, ada yang menanti masa untuk bekerja, ada juga yang tak bekerja, apa juga keadaan kita, apa saja kelas kita attend pun tak apa, tapi yang penting kita attend dengan rasa syukur. Kita datang kelas ni dengan rasa syukur. Ramai orang yang semalam ada di bumi, pagi ni dah tak ada. Ramai orang yang semalam dia sihat, boleh belajar, pagi ni dia sakit. Ramai orang yang semalam dia sihat, hari ni pun dia sihat, tapi masih lagi belum digerakkan, belum dikuatkan hatinya untuk menuntut ilmu. Dan pagi ni kita rancang, bila kita rancang Allah izinkan, maka hendaklah kita syukur. Patutnya pagi ni tak ada kelas. Patutnya pagi ni memang saya tak ada kelas. Tapi dia tak ada kan gitulah. Ada yang minta nak belajar kitab. Jadi saya berfikir saya nak ambil kitab yang agak nipis supaya harap-harap ni PKP ni habis lah. Tapi sebenarnya saya yakin memang tak habis. Kalau kita baca kitab pondok ni, kalau kita nak mengaji secara pondok lah, huraian dia cuma 2-3 baris di 1 jam. Jadi kitab-kitab yang nipis, yang Fakul Iman ni nipis. Tapi huraian itu yang bila kita mengaji dulu pun dia makan masanya agak lama lah. Tapi tak apalah. Itu bukan yang perlu kita bimbangkan. Yang perlu kita mesti ada rasa hati dan kendak nak memahami, nak belajar. Okey, pagi ni kita mula baca. Dah ada kitab eh? Belum dapat eh? Belum lagi Ustaz. Okey, tak apa. Saya ada scan lah. Musuh pertama saya ada scan. Mana yang ada, adalah. Boleh tengok. Mana tak ada tu, boleh tengok kat scan nanti. Saya akan tunjuk. Okey. Seperti mana biasa, kalau mula baca kitab ni, macam kami belajar dululah, maka guru akan minta kita sedekahkan Fatihah pada Rasulullah dan khususnya, dan juga pada pengarang kitab Fakul Iman ni. Yang nama dia Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi. Al-Qadahi ni maksudnya Kedah. Dia ni orang Kedah. Dia ni tinggal di Kot Diang. Kot Diang. Guru kami yang pernah jumpa dia tu. Dia ni meninggal tahun 2002 gitulah. 2002 dia meninggal lah. Jadi sebagai adab orang yang mengharapkan manfaat daripada ilmu dia, yang kita selalu baca qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa ulubihi, yang kita selalu baca lah. Fiddarain. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala dan dirahmati oleh Allah wa nafa'ani, dan moga kita mengambil manfaat daripada ilmu dia. Itu yang selalu kita baca. Dan moga-moga dia mendapat kejayaan, dirahmati fiddarain, pada 2 negeri, dunia dan akhirat. Kalau ni orang baca kitab ni dia mulakan perkataan tu. Jadi sebagai adab peraturan yang kita belajar dengan guru-guru kita, untuk kita mula baca kitab, mari kita sedekahkan Al-Fatihah, niatkan pada Rasulullah, juga pada guru yang mengarang kitab ni, dan juga pada para ulama dan siapa saja guru apa kita yang banyak berjasa pada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Tengok slide. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Nampak Okey. Ustaz, ada paku. Ada paku. Ni saya tambah gambar paku ni. Dia punya tajuk ni, orang dulu ni, orang-orang soleh ni, tajuk dia penuh beri makna lah. Tajuk dia pendek, tapi dia ada makna yang sangat besar yang dia nak sampaikan kepada kita. Dia macam kadang-kadang kitab-kitab ni dia tak ada pembuka kata. Tak ada prakata. Tak ada sinopsis ke apa, tak ada. Dia ada di kitab, kadang dia bagi tajuk, betul aja. Dia terus bagi isi kandungan kitab lah. Dia bismillah dan dia on terus. Dan kalau kita faham pada bahasa Melayu ni juga,
Dia kitab ni tujuan dia nak memaku iman. Iman ni nak dipakukan, nak dilekatkan. Nak dilekatkan dekat mana? Iman ni tempat dia dekat mana? Tempat simpan dia kat mana? Tempat yakin dia kat mana? Itulah nama dia hati. Jadi nak dipakukan iman ni di dalam hati. Dan banyak perkara-perkara iman ni yang nak dicantumkan dan disimpulkan, diikatkan dan dikemas dan juga diletakkan dalam hati. Ambil, paku, dalam tu ada simpulan dia, tali dia, cabang dia, puruk-puruk dia, ikat betul-betul, paku betul hati. Apa benda tu? Itulah perkara-perkara iman. Itulah perkara iman. Ini sedikit ni pengarang ni. Ini gambar dia lah. Ini gambar dia. Ini nama dia. Orang alim ni bernama Tuan Guru Haji Cik Kodiang. Kalau kita tengok sini, umur dia berapa? Kau tolak ni lah. Berapa umur dia ni? 104 tahun. Umur dia 104 tahun. Umur 104 tahun. Dia ni anak murid Tok Kenali lah. Dia ada banyak kitab lah. Antara ni kitab kita belajar lah. Cuma kenal. Dia ni, orang ni panjang umur dia. 104 tahun umur dia. Okey. Saya buat satu rajah ni. Bila kita mengaji dulu, Ustaz tak ada buat rajah apa-apa lah. Dia cerita pasal tajuk ni je sejam. Jadi kita ni jenuh lah mengambil nota. Tapi macam mana kita bila kita rasa ada tanggungjawab nak cerita dengan orang ni, nak mengajar ni, nak kongsi ni, macam mana kita nak buat dalam kaedah yang simple? Itu yang kena buat. Macam mana kita nak cerita dengan kaedah yang simple? Kami dulu belajar tu, mana ada slide tu. Ustaz cakap gitu je. Dia buka kitab, dia kata ni kita nak ngaji, nama dia ni, apa maksud ni, apa dia cerita. Ini dah putih yang dia cerita. Saya ingat dia kata, hammer ni apa? Siapa tangan ketua hammer? Aku lah ketua hampa, dia kata. Dia kata tu. Nasib hampa lah kena ketuk, bengkok ke, hampa sakit ke, pedih ke, tanggung lah dia kata. Dia kata gitu. Aku yang balun hampa nanti, dia kata. Balun hampa, aku nak balun ni dengan ilmu supaya iman ni melekat ke hati hampa. Dia kata gitu. Itu yang kita faham dia cakap tu. Dan saya cuba untuk bentukkan dalam bentuk graf, dalam bentuk rajah ni. Bentuk rajah. Supaya dia jadi macam peta minda. Dan kebanyakan orang-orang sekarang ni, dia pada pengalaman saya, dia lebih mudah faham dengan rajah. Berbanding kalau kita cakap, dia payah sikit nak faham. Kecuali mereka ada basic pada pengajian pondok. Mereka boleh mudah faham. Tapi kalau basic pun tak berapa ada, kena bantu dengan benda lain. Ini jangan cari dalam kitab. Gambar ni pun tak ada dalam kitab. Tapi inilah benda je. Okey. Benda yang nak dipaku tu, tengok kat rajah ni, ialah iman. Ialah iman. Jadi nak dilekatkan, mesti kalau paku sesuatu, mesti paku kat benda yang kita nak lekatkan tu. Kita ambil papan, taruh kat dinding, kita paku. Tujuan tu papan ni melekat kat dinding. Paku. Ada orang ada simen. Batu dengan batu nak lekat, dia pakai simen. Kayu dengan batu nak lekat, sama ada dia pakai gam atau dia pakai paku. Tapi dalam kaedah ni, ulama yang mengarang kitab ni, Tuan Guru Ayashik ni, dia menyebut paku. Dan guru kami dulu diterangkanlah daripada paku ni, sifat ni, apa benda ni. Benda yang nak dipaku tu adalah iman. Dia nak paku melalui apa? Allah. Jangan present. Siapa present ni? Hasiah.
Jadi benda yang ada di paku tu adalah iman dan tempat yang ada di paku tu adalah hati. Jadi benda yang nak dilekatkan tu, benda yang nak dilekatkan itu adalah iman. Untuk dilekatkan dalam hati. Sebab iman ni tempat dia adalah hati. Tempat letak dia adalah hati. Tempat disimpan adalah hati. Macam mana nak lekat dia? Kena guna ilmu. Maknanya kena belajar. Jadi guru yang mengajar ni, guru yang mengetuk hammer tu, dan alat yang diketuk itulah nama dia didikan dia. Dididik, dia ajar. Jadi guru ni perbuatan dia pakai hammer tu lah. Dia ajar, dia boleh tahu, dia boleh faham. Dia ajar lagi, dia boleh tahu, boleh faham. Ada benda ketuk paku sekali je, pung, tu sana. Sama ada teknik ketuk tu betul atau benda yang diketuk tu lembut. Hati tu dia lembut. Jadi letak je benda, ketuk, pum, tu masuk. Ada yang perlu diketuk, tak boleh sekali ketuk, kuat. Pam, nanti bengkok. Patah. Pecah. Dia pengalaman kita ni. Dinding tak ada apa-apa, paku bengkok. Paku pecah. Ilmu tak jalan. Dulu guru kata gitu lah. Ada benda, kena ketuk perlahan. Tung, tengok sikit lagi. Tung, tengok lagi, masuk lagi. Tung, masuk lagi. Tung. Okey, dah masuk setengah, pum, baru ketuk kuat. Dia ada kaedah-kaedah bimbingan dan didikan lah. Bergantung kepada keupayaan kita pun ya, persediaan kita pun ya. Kalau kita tidak lembutkan hati kita, tak bukakan hati kita, macam mana iman itu nak dipaku? Kalau kita yang mengeraskan hati kita. Macam mana dulu guru kata contoh mengeraskan hati ni? Dia kata, dia kata, belajar buat iman ni aku dah tahu dah. Dukun iman, 6 perkara. Dia tahu itu macam mana dia tahu dia dua dah. Apa yang pening-pening sangat, kata. Itu tanda dia dah stop, dia dah keraskan hati dia. Jangan bagi orang paku untuk letakkan iman dalam hati. Atau dia rasa tak penting dia belajar. Dia tak penting. Atau dia blok. Dia tahu blok dekat atas. Supaya iman ni tak boleh dipaku nanti dia. Apa blok ni? Blok ni lah yang dikatakan susah. Belum cuba dengan sungguh-sungguh lagi dia kata susah belajar buat tauhid ni. Susah je tu. Dia payah. Benda tak nampak tu. Dalam hati mana nampak tu. Tapi kalau belajar semayang dia pergi. Memang penting belajar semayang juga. Semayang menampak kata rukuk. Ini saya kata pengalaman saya kan. Saya kata pengalaman saya ni. Kalau saya ajar dekat masjid, dekat surau 2 jam, saya puati juga. Kalau belajar tauhid, lepas tu belajar fiqah, ada juga guru-guru yang datang buat fiqah je. Buat tauhid tak datang. Buat tauhid tak datang. Setelah pukul 8 sampai pukul 10, dekat belajar dekat masjid surau, setelah 2 hal ni. Ni banyak orang pencen datang ni, dekat seluruh rumah. Pukul 8 dia tak ada. Dia datang 85. Masa dia dalam 85 ni, dia tak masuk dalam masjid. Kita nampak 4-5 orang ni, dia semayang kat luar. Dia semayang duha, dia semayang satu masjid, dia baca Quran. Lepas tu dah pukul 9, kita dah buka kitab, fiqah, baru dia masuk. Kadang-kadang mana sempat saya tanya lah. Kenapa tak datang pukul 8? Dia kata tauhid ni saya tak boleh faham. Habis lah. Tapi tahu tak, dalam kita belajar kelas malam-malam, Mabadi, tauhid. Mabadi ni apa? Apa Mabadi? Mabadi. Ni Mbak Alif Dahlia. Mabadi. Apa Mabadi? Selepasnya. Bukan. Selepasnya. Mim ba'di. Bukan. Punca. Mabadi. Punca. Punca. Terbit. Mukaddimah. Mukaddimah ni terbagi 2. Satu, mukaddimah kitab. Satu lagi, mukaddimah Pembukaan. apa? Mukadimah ilmu. Ilmu. Mukadimah ilmu.
Bukan 5 ilmu, itulah nama dia punca terbit ilmu. Itulah nama dia Mabadi. Mabadi tauhid ada berapa? Malam-malam dah belajar tau. Jangan tercengang. Berapa Mabadi tauhid? 10 perkara Ustaz. 10. Antaranya nisbah ilmu. Ilmu tauhid ni, nisbah dia ilmu yang nombor 1 yang mesti belajar berbanding dengan ilmu yang lain. Itu nama nisbah. Di Mabadi dia ada nama, kan? Ada maksud, ada nisbah, ada faedah, ada tempat bahas, ada gadungan, ada hasil, kan ada kita belajar tu kan, 10 perkara kan. Jadi pada nisbah ni maknanya comparison, banding dengan ilmu-ilmu yang lain, maka ilmu tauhid ni dia berkedudukan pertama. Saya cakap dengan kawan-kawan kita yang tak masuk kelas tauhid ni. Saya kata dengan dia orang, saya kata lepas ni, kadang-kadang datang 8.30, kadang-kadang 4.5, mana dia boleh datang lah, pukul 8 kalau datang, dia bukan ada hal apa. Cuma dia datang lewat tu sebab tak nak masuk kelas pertama tu. Saya kata datang pukul 8. Saya kata besok semayang, Allah pun tak kenal besok. Besok semayang besok, Rasul pun tak kenal. Kenapa? Kenal Allah, kenal Rasul ni ke tauhid. Saya cakap dengan dia lagi apa? Takut lagi apa? Besok dalam kubur dia tanya, siapa Tuhan kau? Tahu jawab. Mana Tuhan pun tak tahu. Apa definisi Tuhan? Tak tahu. Ni semua belajar kat mana? Belajar kat tauhid. Mari kita minta dengan Allah supaya Allah datangkan rasa pentingnya belajar tauhid. Minta dengan Allah. Ya Allah, kau kenalkanlah dirimu pada aku supaya aku lebih kenal kau. Melalui apa? Melalui ilmu tauhid. Tu saya cakap banyak kali, jangan buat mistake, jangan buat silap. Mesti belajar ni mesti right, mesti betul, right at the first time. Saya kata itu kenapa ya? Dasar pengalaman jugalah. Nanti selalu cakap lah. Selalu buat silap ni orang perempuan. Dia buat kumpulan muslimah, betul. Dia buat kelas pengajian, betul. Tapi dia tak buat kelas fardu ain. Dia buat kelas pengajian lain tau. Dia sanggup datang tadarus di surau hari-hari. Itu tak apa, bagus. Dia sanggup belajar tajwid hari-hari. Itu okey. Tak cukup hari-hari. Petang pula kadang-kadang ada online lagi belajar mengaji. Itu okey. Tapi fardu ain, especially bab tauhid ni, dia tak pernah belajar. Tanya benda asal pun tak tahu. Apa beza Tuhan dengan Allah? Macam mana kita nak bezakan dari segi kefahaman kita? Tuhan apa? Allah apa? Cuma tanyalah. Makan ada baca bismillah? Ada baca bismillah. Apa maksud pada makan tu baca bismillah? Tak reti terang. Tak reti terang. Kalau saya tanya dalam ni pun saya rasa ramai tak reti terang. Kalau ubah baca bismillah. Orang tua dulu kan, dia orang ni, bismillah ni jadi benda biasa je dalam percakapan dia. Apa pun nak bangun, bismillah. Nak duduk, bismillah. Tapi soalnya, kita pun baca bismillah. Soalnya, kita faham tak dalam tauhid ni, diterangkan nak tidur baca bismillah. Nak buka ni baca bismillah. Nak makan ubat baca bismillah. Kita faham tak bismillah ni bagaimana diterangkan dalam tauhid supaya kita boleh menghayati bila kita baca. Ini pun kita tak faham. Kenapa apa? Kenapa tak belajar? Okey. Jadi benda yang dah dipakukan ni pun nama dia iman. Nama dia iman. Jadi paku ni dulu guru cakap inilah ibaratnya ilmu. Ilmu ni guna dia alat untuk melekatkan iman dalam hati. Jadi ilmu ni tak lain untuk kita hasilkan mestilah dengan kita belajar dengan 6 syarat. Ni 6 syarat ni. Nampak mouse tak? Mouse nampak? Ni. Nampak mouse? Yang saya gerak ni? Nampak Ustaz? Tengah sinar. Okey. Jadi ilmu ni, paku ni, nak pergi ambil paku, nak paku iman dalam hati ni, guru kata dulu, adalah paku ni adalah ilmu. Jadi nak hasilkan paku ni, mesti belajar dengan cara ni.
Satu, otak kena cerdik. Tak boleh bodoh, tak boleh gila. Bukan kena ada degree ke diploma, bukan maksud tu. Maknanya dia boleh faham bila menerima sesuatu. Dia orang yang tak faham ni sama ada terlincar akal, cacat, OKU ke apa, atau dia memang tak waras. Orang tu tak boleh belajar lah. Sebab tu orang macam tu kalau dia tak waras, dia gila, tak wajib semayang bagi dia. Kenapa? Dia nak hasilkan ilmu tak boleh. Jadi cerdik ni maksudnya apa? Cerdik ni maksudnya ada akal. Lepas tu kalau budak-budak yang cerdik yang dapat 5A, yang dapat 9A, kalau kita suruh hantar dia belajar hafal Quran, selalunya dia tak makan masa 3 tahun untuk hafal. Saya pernah jumpa dulu ada seorang budak lelaki lah. Budak tak budak lah. Saya rasa sekarang ni umur dia pun 40 lebih kot. Dia dulu masa arwah ayah saya masuk hospital, dia pun masuk hospital juga. Dia, nama dia Ramadan. Dia ni anak guru, Ramadan. Ramadan, puasa Ramadan tu, nama dia Muhammad Ramadan. Dan masa ada kawan dia ziarah, kawan dia ni saya kenal. Jadi masa tu bapak saya dalam hospital. Belakang kata bapak saya tu dia. Saya tak kenal Ramadan ni. Saya kenal budaknya ziarah Ramadan ni, saya kenal lah. Saya tanya, korang ni ziarah siapa? Budak-budak ni panggil saya abang. Bila kami tak sampai 10 tahun. Dia kata, sekarang umur budak Ramadan tu 40 lebih. Dulu masa tu bapak saya, masa tu umur saya pun muda lah. Masa tu tahun 90. Bapak saya meninggal tahun 90. Masa tu umur saya agaknya 26 kot. Satu lah. 26, 27 lah agaknya. Jadi budak-budak ni dia awal 20-an. Dia kata, ziarah ni, kawan ni bang, Ramadan, abang kenal? Oh, saya kata Ramadan saya tak kenal. Dia kata dia ni belajar, dia bawa balik dari Pakistan. Dia ni belajar tahfiz kat Pakistan. Lepas tu dia bisik dengan saya. Dia kata apa? Abang tahu tak? Ramadan ni, dia hafal Quran 6 bulan. Wah, saya kata. Ada budak ni memang muka dia pusing je. Dia kena batu karang. 6 bulan. 6 bulan. Dia kata, bang, dia ni memang pandai. Dia suruh rendah lagi dia dah pandai. Maknanya dia pandai. Dia 5A, dia geng ni lah. Dan lepas dia SPM, bapak dia hantar pergi Pakistan untuk belajar tahfiz, belajar kat Malaysia Riyadh, lepas tu pergi Pakistan. Dekat Pakistan tu dia mula menghafal lah. Mula dia belajar Quran, belajar qiraat kat sini. Dan dia hanya ambil masa 6 bulan. Dia kata dekat madrasah ni, yang besar kat Pakistan tu, guru tu kata, tak pernah dia jumpa orang Malaysia, kecuali budak Arab lah. Budak Arab pernah dia kata 6 bulan. Itu pun seorang dia kata. Dia tak pernah jumpa budak Malaysia, 6 bulan boleh hafal Quran tu. Dia tak pernah jumpa. Ini first time dia kata, dia jumpa budak Malaysia macam ni. Wah, dia telah mengharumkan nama negara. Handung gitulah. Saya tengok je muka dia. Lepas tu dia tengah sakit batu karang. Ini bukan cerdik tau. Ini genius. Ini genius. Tradisi kita, selalunya anak-anak yang kita hantar sekolah pondok, sekolah hafiz ke, Quran ke, sekolah apa, madrasah ke, lalu kita hantar anak yang mana? Tradisi kita, saya cakap ni. Tradisi yang kita nampak. Anak yang nakal. Anak yang kurang. Anak nakal, anak gagal akademik, anak yang jahat. Berlang. Yang kita kata macam tak ada harapan, itu yang kita hantar agama. Kenapa? Second choice. Kalau dia cerdik, dia pergi MLSM, dia pergi MCKK, betul tak? Ini tradisi kita. Sebab tu, kalau kita pergi Pondok An-Najah ni tak bera. Masa kami dulu buat lawatan, lama dah dulu lah. Agaknya kalau nak cakap 10 tahun lalu lah. Lawatan tu. Lepas tu 2 tahun lepas saya dah pergi balik pondok tu. Saya jumpa Ustaz Mahyudin. Sajalah jumpa dia, tak ada apa. Saja saya jumpa. Bawa hadiah sikit. Gitulah. Jumpa guru lah. Saya jumpa guru. Dia masa kami datang ni, saya datang ni saya bawa rombongan perkim. Rombongan perkim ceras. Dia datang buat lawatan. Dia bagi ucapan, dia kata apa tau? Sedihnya dia kata, pondok-pondok kat Malaysia ni, yang dihantar tu adalah besi-besi buruk. Dia cakap terang. Sebab apa? Sifat ni lah, cakap kita ni lah. Anaknya nakal, yang kat sekolah dia kena buang sekolah, hantar kat pondok. Kadang-kadang bukan saja tak memiliki cerdik,
Dia rosak ke pondok. Lepas tu ustaz tu kata apa mulai tahun ni kami tak terima semua pelajar, kami akan tapis. Kami akan tapis, kami akan interview dan kami bagi percubaan dulu sebulan. Kalau dia buat masalah, kita akan tahu dia. Dia kata dia bukan saja nak budak cerdik, dia nak budak-budak yang ada disiplin. Tu sama dengan Ustaz Zakaria Ansori. Tu Burhanul Arifin dah meninggal lah. Dah meninggal. Dulu masa kita jumpa dia pun sama juga. Dia kata pernah budak-budak terbalik yang kereta dia, ada yang masuk duit dia, curi duit uran RM2,000. Dia cerita macam-macam. Bila nak balik tu, saya salam dia, saya peluk dia. Dia kata doakan saya lah. Moga Allah beri saya kemanusiaan dengan apa yang saya buat. Dia kata kadang dia pun sendiri tak tahan nak jaga budak-budak dia. Kenapa Yang nakal-nakal dia hantar. Yang baik-baik dia masuk akademik. Bukan kata salah. Tapi tradisi dah macam tu lah. Kalau Burhanul Arifin ni, kalau Ustaz tu kata, arwah ni kata tu apa? Burhanul Arifin ni dia jadi macam sekolah budak nakal lah. Untuk ni Selangor. Dengan pondok yang tak boleh tahan budak-budak ni, diorang kat atas sini. Dan saya satu terima je. Pernah budak-budak ni marah dia, sebab dia ada marah budak-budak ni buat apa tu. Bila dia masuk dalam habis kelas, dia tidur kejap. Dia kata pukul 11 tu tidur kejap. Lepas tu rumah dia kejut, dia kata kereta kancil dah kata balik. Budak-budak terbalik kan, budak lagi. Sampai peringkat tu dia marah dia. Dia tak cerdik, nakal. Jadi untuk menghasilkan ilmu ni, Imam Syafi'i dia dah bagi satu garis panduan. Sebab nak terima ini adalah akal, maka akal ni kena sihat. Budak cerdik penakal juga kadang-kadang. Yelah. Tapi lebih nakal lagi budak tak cerdik. Lepas tu kalau budak-budak kat sekolah kebangsaan kan, selalu yang nakal ni budak kelas hujung. Tanyalah guru-guru, orang tahulah. Kadang-kadang diorang ni autism. Ini kita cerita panjang lah. Apa yang saya nak kata, paku ni adalah ilmu tu guru kata. Jadi kita nak hasilkan ilmu tauhid ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, ilmu apa ke, satu mesti cerdik, dua kena tamak. Tamak apa? Buat nota, salin, rakam, tengok balik, rujuk kitab, belajar lagi dengan orang lain, belajar lagi kitab lain. Bersama je. Ambil kat sana, ambil kat sini, tengok nota kawan, salin balik, mana tak cukup, snap, print, semua lengkap kita buat. Kenapa? Tamak. Orang tamak tu tamak. Orang makan orang tamak, semua dia ambil. Kadang-kadang dia pun tak upaya, dia ambil juga. Tapi pada makanan tak disuruh tamak. Tapi pada ilmu, disuruh tamak. Disuruh tamak. Dengar pula ustaz lain dalam Google, dalam YouTube. Tengok pula apa tak lengkap, tambah lagi nota, compile lagi, faham lagi, ulang lagi dengar bagi faham. Kenapa? Tamak. Syarat dia. Aku ni syarat dia. Ilmu ni syarat dia. Tamak. Nombor 3, yang kita dah biasa dengar ni, yang saya pernah cakap, ada guru. Tak boleh baca buku, tak boleh. Mesti ada guru yang membimbing. Dan mesti jaga antara adab murid dengan guru. Kita tak jaga adab, guru ilmu kita mungkin dapat. Tapi ilmu kita dikatakan tidak berkat. Ilmu kita dikatakan tidak berkat. Itu yang agak susah tu. Agak susah. Ada ilmu, tak boleh amal. Ada ilmu, tak boleh berubah. Dia hanya jadi, apa dia panggil apa? Dia panggil apa? Ada tu perkataan tu. Mental apa? Mental exercise. Apa begitu? Mental koyak pun boleh. Mental koyak tu dah jahanam. Dah rosak habis. Jadi mental exercise dia. Lepas tu kalau kita belajar, kat mana dekat kisah lah, kat universiti ke, kat madrasah ke, dekat college ke. Kalau kita belajar ni pada niat dan dulu peksa, selalu kita dapat ilmu. Kita hanya dapat, kita lepaskan dekat peksa, dekat kertas jawapan, kita lepaskan, kita jawab, dapat A, habis. Kenapa? Hati dia ni bukan nak beramal. Hati dia nak dulu peksa. Sebab tu, kadang-kadang bila keluar dari universiti, tak ingat apa benda belajar. Kalau tak ingat lagi, dah tak boleh amal.
Dia tak berbentuk peribadi. Kenapa? Dia nak lulus. Nak kerja. Tapi kalau dia belajar macam ni, untuk dia amalkan, untuk pastikan iman dia betul, ini baru dapat. Dan mestilah rela, sanggup, diketuk, dipalu, dibimbing oleh guru. Kalau tak sanggup, dia tinggalkan. Kena ikut guru punya rules. Kalau pergi pondok, kena ikut pondoknya undang-undang. Kalau masuk sekolah, kena ikut sekolah punya undang. Apa kerja rumah kena buat. Apa guru bagi zikir kena buat. Kalau dah tidak diketuk dengan betul. Tak datang, kena cakap kalau datang. Kita kat sekolah-sekolah. Kalau tidak, tak dapat apa-apa. Buang masa je. Saya cakap betul ni? Buang masa. Itu yang guru cakap. Buang masa. Duduk untuk 6 tahun, tak ada apa-apa. Kosong. Balik tak ada apa-apa. Tanya benda asal pun tak erti. Kenapa? Tak dapat ilmu lah. Tak terhasil. Tak terhasil. La tanala ilmi illa kita. Tidak terhasil ilmu kecuali 6 perkara. Itu Imam Syafi'i kata yang ni lah. 4 ni ada belanja lah. Kalau kena beli kitab, beli kitab. Kalau kena bayar yuran. Kalau kena apa-apa belanja keluar, kena keluar. Kalau kena beli nota, beli nota. Kalau kena bayar duit internet kat rumah, bayar duit internet. Kalau kena perlu tak payah pakai top up. Kan tengah belajar, top up habis, internet mati. Tak kena pakai benda yang lebih kemas, pakai. Internet tak kuat kat rumah, nak kena bayar yuran lebih sikit. Dulu bayar RM90 untuk internet. Lepas tu ambil package yang lagi mahal, RM120. Supaya apa? Supaya kita dengar ni tak terganggu. Keluar duit. Kenapa? Memang ada belanja. Syarat dia. Zaman dulu, orang beli kitab. Zaman sekarang online, orang kena langgan, orang kena beli laptop. Kalau laptop dah nak mati lah. Laptop lama sangat. Tepuk-tepuk baru hidup. Perlu laptop baru. Kumpul duit. Cari duit. Supaya apa? Ada belanja. Untuk apa? Menghasilkan paku itu supaya guru yang mengajar tu boleh ketuk, melekatlah pada hati. Apa yang diketuk tu? Iman. Penghasilan dia, iman. Dalam ilmu tu ada menghasilkan iman. Jadi, dia letaklah hati tu. Bila ada ilmu, nanti dia faham, dia amal. Bila amal nanti, terhasillah iman. Dan iman ni dia lekatkan hati, kemas-kemas, sungguh-sungguh. Ada kesungguhan. Dan pastilah, kita kena letakkan hati, dia memakan masa yang sangat lama untuk dapat ilmu. Kalau kita tengok, tu saya kadang ada masa kan, saya fikir ada surau masjid, kalau nak pergi ngajar, saya rasa malas. Saya rasa gitulah. Tapi saya kenangkan ada 2-3 orang yang duduk depan saya yang sungguh-sungguh ni, saya tak jadi cancel kelas lah. Kadang saya malas kenapa? Yang duduk depan kita 3 orang je. Lepas tu bawa kitab 2 orang. Yang seorang ni tak ada kitab, tapi duduk depan lah. Bawa kitab 2 orang. Lepas tu, yang seorang ni bawa catatan. Yang seorang ni bawa kitab saja. Yang bawa kitab ni tidur pula. Tinggal seorang je dengar. Yang betul-betul dikatakan untuk ilmu. Seorang je. Yang lain tu je cakap lah. Belakang tiang ada, duduk luar ada, duduk jauh ada. Duduk berbual ada pun ada. 2-3 orang duduk rapat-rapat berbual sampai habis kelas. Selalu kelas-kelas macam ni yang kadang-kadang saya rasa malas nak ngajar kelas ni. Malas nak ngajar masjid ni. Malas nak ngajar surau ni. Sebab begini lah. Sebab kita nampak. Takut kena tanya tu. Bukan tak orang tanya. Memang dia tak sungguh. Saya kalau kelas betul-betul kat masjid, saya jarang tanya. Saya tak pernah tanya secara individu. Aku tanya pun saya tanya. Itu pun kalau kelas ramai, dekat pun saya tanya. Itu pun saya tak tanya secara individu. Walaupun saya tahu nama dia orang, saya tanya. Ni apa jawab? Saya tak tanya. Saya tahu, dia orang tak boleh jawab satu. Lepas tu takut dia orang malu. Tapi sebenarnya, bukan takut aku tanya. Sebenarnya, tak ada kesungguhan. Betul, ada kesungguhan. Kalau tengok TV, mana ada orang tengok dapur? Betul tak? Betul. Tak ada orang tengok dapur. Betul, tak ada disiplin. Intai dapur ada. Intai dapur tengok TV ni. Mesti duduk depan. Kau tengok benda-benda yang kita seronok lah. Tengok konsert, tengok bola, tengok apa. Ada orang masuk stadium duduk belakang sekali. Tak ada, mesti duduk tengah. Tengah padang tu. Seat yang tengah tu. Situ duduk penuh, betul tak? Kenapa? Dia seronok.
dia suka. Jadi bila kita datang masjid antara maghrib dan isyak, guru kami kata apa dulu, dia kata kita bukan belajar agama, kita terbelajar agama. Tu terbelajar tak? Kita nak balik kita malas, kan nak balik kan tak balik. Habis semayang dah pukul 8, isyak 8.40, kan balik kan sampai rumah dah 10 minit. Bila ni kan 8.30 kena pergi masjid balik. Jadi malah nak pergi balik, duduk dalam masjid. Kita bukan belajar agama, kita terbelajar agama. Kita belajar. Tak beda terbelajar. Kita duduk ni nak tunggu isyak je sebenarnya. Apa Ustaz cakap lah, aku tunggu isyak dengar je lah. Sebab tu kelas lepas isyak selalunya dia lebih beri kesan kerana apa? Lepas isyak ni memang orang datang tu nak belajar je. Bukan tunggu lagi semayang lepas isyak, tak ada. Lepas tu macam saya ada ngajar kelas lepas isyak. Maghrib pun ada, isyak pun ada. Selalunya dekat surau-surau yang berhampiran lah. Saya tengok selalu kesan kalau lepas isyak lebih kesan. Sebab apa? Dia memang tunggu tu nak belajar. Kenapa? Dia ada satu benda, nama dia sungguh-sungguh. Lepas tu saya tengok dalam grup ni maknanya belajar saya kat surau kat masjid, yang boleh jawab, selalunya duduk depan. Yang duduk depan masa belajar kat masjid surau. Selalunya orang sini kalau belajar online pun dia boleh jawab. Lepas tu guru kata, lagi dekat engkau dengan guru, kalau orang lelaki lah kan. Lagi dekat engkau dengan guru, engkau akan banyak benda engkau akan dapat. Tu dulu kami dia beri isyarat itulah. Dulu kat pondok tu kan belajar dulu dekat. Lagi jauh, lagi tak dapat. Saya tidak dapat apa langsung. Sebab apa? Nafsu dia tak suka tau. Dia suka santai, dia tak suka serius. Tak suka duduk, tunggu perhatian. Nafsu memang tak suka. Dia tak suka gitu. Dia suka benda santai. Lepas tu saya cakap selalu kan, lagi ramai orang kacau bubur lambuk daripada duduk baca ilmu. Betul? Cuba ajak orang masak bubur lambuk. 2-3 jam orang datang. Sampai bungkus, sampai siap kemas. Boleh. Basuh dulang, basuh piuk. Boleh. Tak lah. Tapi nak belajar sejam, tak ada. Kenapa? Nafsu memang tak suka. Dia tahu. Kalau belajar, nanti aman. Tengok bola 2-3 pagi boleh. Ini betul-betul. Jadi paku yang nak dipaku tu adalah ilmu, dan kerja kita memberi paku ini pada guru, mendapatkan paku ini daripada guru supaya boleh dipaku iman itu nanti. Kena ada apa? Kena ada 6. Kena ada 6 perkara. Kalau tak ada 6 ni, tak ada apa-apa. Tak ada ilmu yang boleh dipaku. Iman ni bila boleh tanggal dan tak pernah melekat pun hati. Ni yang selalu saya cerita benda ni pada satu surau. Ada dekat surau tu dia buat macam classroom. Dia buat macam meja, kursi, belajar gitulah. Lepas belajar tu ada seorang Kak Su, kenal kan? Kak Su? Kak Su? Kak Su Bayah. Hanya Kak Su Bayah, nama ada. Orangnya tak jawab. Ada. Tadi Kak Su unmute. Sorry. Kak Su, Dr. Johari kan? Kenal kan Dr. Johari kan? Ya, betul. Salah satu rakan yang belajar dengan kita. Dulu masa mula-mula kelas tu buka, saya cakap benda ni dekat kelas. Saya tulis kat board. Habis kita kan selalu ada makan kuih kan? Masa makan tu Dr. Johari kata apa? Dia kata apa? Dia kata 6 syarat ni bukan belajar agama je. Belajar akademik pun kena ikut. Baru dapat belajar tu. Baru dapat ilmu. Dr. Johari ni, dia ni kan PhD geologi. Ya, betul. Dia kata masa dia ambil PhD, guru dia tunjuk ada satu gunung bercabang 3. Sebab dia ni belajar batu batan. Lepas tu dia kata dengan pencara ni, orang Melayu dah lama tahu dah. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Dia kata. Terkejut profesor dia yang ajar dia ni. Dia cerita saya. Dia kata, masa dia ambil PhD ke, masa pelajar dia ambil PhD ke, saya pernah bagi dia orang formula ni. Dan mereka pernah ikut sungguh-sungguh dan mereka berjaya. Siapa yang bagi formula ni? 6 ni. Siapa dia? Ulama mana? Imam Ghazali.
Imam Imam Ghazali. Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Ghazali. Imam Syafi'i. Oh, salah orang. Imam Syafi'i kata. Ada yang perkataan ni daripada Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali. Ada yang dia kata Imam Syafi'i yang Sayyidina Ali. Tapi kebanyakan yang kata ini adalah perkataan yang pure, yang keluar dari mulut Imam Syafi'i. Itu paku tu. Untuk dia lekatkan iman hati. Kalau kita tak ikut prosedur ni, kita tak sedia dipadu, tak sedia dipaku, tak sedia dibimbing, dan kita tidak ada orang yang memegang tukul untuk memaku, kita nak paku sendiri, tak dapat. Sejarah dah tunjuk. Siapa saja orang alim cakap, Imam Syafi'i, Imam Maliki, siapa saja. Hatta Rasulullah itu pun berguru. Rasulullah berguru kenapa? Siapa ajar dia? Jibril. Jibril ni dia dapat ilmu untuk diajar Rasulullah ni. Cara semayang macam ni, waktu semayang macam ni. Dia dapat dari siapa? Siapa beritahu dia? Allah. Nampak? Ada benda yang Rasulullah dididik terus oleh Allah melalui wahyu. Ada benda apa saja pendetailan pada Quran ditunjukkan oleh Jibril. Jadi mereka semua ni memiliki guru. Macam mana kita belajar tak ada guru? Mustahil. Okey, itu dikatakan paku iman. Tempat paku dalam hati. Bila iman itu dah dipaku dengan betul, dengan kemas, maka terhasillah, tengoknya dekat kanan ni, maka terhasillah satu benda dinamakan kenallah hati itu pada Allah. Kenal macam mana? Kenal dengan keyakinan yang sungguh, nama dia jazam. Bila dalam kitab kata yakin dengan jazam, kenal dengan jazam, artinya tanpa Syak. Faham. zat. Faham? Itu dia jazam. Tak ada ragu, tak ada 50-50, tak ada berat pun tak yakin, tak ada berat pada yakin, tapi semata-mata yakin. Semata-mata yakin itu nama dia jazam. Satu, mesti tepat mesti jazam. Mesti sungguh-sungguh. Satu. Lagi satu apa? Lagi satu benda yang dijazamkan tu, benda yang diyakinkan tu, mestilah betul dengan sebenar. Orang bukan Islam, dia yakin juga benda. Tapi dia yakin benda salah. Dia yakinlah Nabi Isa itu anak Tuhan. Dia yakinlah berhala ke apa benda, dia yakin benda salah. Jadi dijazam juga, jazam. Yakin. Betul-betul yakin. Tapi tak tepat dengan sebenar. Jadi tak ada dikatakan makrifah. Dan syarat untuk mengesahkan iman itu mestilah ada dalil. Nanti kita akan belajar lah ni. Sifat 20, sifat Rasul, ini sifat dia, dan tepat dengan ilmu dia, yakin kita sungguh-sungguh, dan dalil dia pada akal macam ni, dalil dia pada, ada dua. Satu dalil akal, satu dalil apa? Nakli. Satu akli, satu nakli. Akli ni akal. Dia tak pakai apa-apa ayat Quran. Yang menunjukkan dalil ini adalah akal dia yang boleh berfikir. Akal dia yang boleh berfikir. Macam kata Allah itu Esa. Lawan dia berbilang. Apa dalil akal kata Allah itu mesti tunggal, Esa? Dalil akal kata apa? Kalau Allah ini dua, macam mana pula? Satu Tuhan kata bumi nak pusing macam ni. Satu Tuhan kata bumi nak pusing macam ni. Maka binasalah bumi. Satu Tuhan kata nak hujan. Satu Tuhan kata nak panas. Satu Tuhan kata nak hidup. Satu Tuhan kata nak mati. Tak mungkin. Akal sendiri menolak. Mustahilnya Tuhan itu berbilang. Allah itu berbilang. Mustahil. Akal yang ni tak boleh terima. Tapi akal yang boleh terima apa? Allah itu Esa, tunggal. Jadi yang mengatakan Allah itu tunggal ialah akal. Ialah akal. Jadi pada hukum dia, Allah itu tunggal adalah hukum apa?
Wahdaniyah. Wajib akal. Sifat wahdaniyah lah. Tunggal tu esa wahdaniyah. Wadaniyah, wajib Ya. akal. Wajib akal kata Allah itu esa. Wahdaniyah. Jadi yang menimbang dia adalah akal. Sebab tu beza kita dengan binatang ni ada akal lah. Fizikal memang kuat binatang. Dulu guru kata apa? Binatang dia boleh tumbangkan pokok. Gajah ni dia boleh ada pokok-pokok lah, ada had-had dia lah. Kalau pokok balaknya sangat besar, dia boleh tumbangkan. Dia boleh tolak dengan badan dia, boleh tumbang pokok. Ada pokok, ada had dia pula. Ada had dia. Pokok macam ni boleh. Kalau pokok rumah kita dia boleh tumbang. Tapi kalau pokok balak besar, dia boleh tumbang. Tapi dulu guru kata apa? Manusia gunakan akal, bukan saja dia boleh tumbangkan pokok besar. Dia boleh ambil pokok besar ni, dia boleh ambil manfaat. Buat kursi, buat meja, pokok balak besar-besar ni. Itu kenapa tu? Kenapa dia boleh fikir pakai mesin, terbang, cari orang, pikul ke apa, tarik dengan kren, potong, lepas tu buat. Kenapa? Apa yang kuat pada manusia ni? Akal. Akal. Burung boleh terbang. Manusia boleh terbang. Burung boleh terbang. Burung boleh terbang. Tapi kekuatan akal pada manusia ni, dia boleh buat alat untuk orang benda tu terbangkan dia beribu-ribu batu. Berpuluh-ribu batu dia boleh terbang. Walaupun bukan tangan dia terbang, tapi ada alat yang boleh bawa terbang. Kenapa? Manusia gunakan akal untuk buat benda tu. Tu beza dia dengan burung. Sama juga dalam air. Guru kata, ikan boleh berenang masuk dalam air. Manusia juga boleh masuk dalam air. Mungkin lagi lama. Dengan akal, dia buat submarine. Kapal selam. Boleh duduk dalam laut sampai 3 bulan kan tak keluar. Laut dalam. Kehebatan dia pada apa? Manusia ni. Pada akal. Lepas tu kalau dia dapat gunakan akal ni dengan betul, dengan mengetahui mana yang perlu, mana yang penting, maka terhasillah ilmu pada dia untuk dikenal Allah, untuk dapat iman, untuk dipakukan iman dalam hati dia, maka dia akan makrifah kenal Allah daripada akal yang diberikan. Okey. Setakat ni faham ke pening? InsyaAllah. Ni baru tajuk tau. InsyaAllah. Apa-apa lagi. InsyaAllah Ustaz. Ni baru tajuk. Bagaimana guru tu urai paku iman. Ini baru belajar kat sini. Tapi Ustaz nak Paku tanya yang iman. gambar rajah tu kan? Boleh tak Ustaz nak tanya? Dalam gambar rajah tu kan ada yang kosong, garis tu, itu apa? Melambangkan apa? Tu belum sampai nanti. Tu belum sampai. Nanti Kak Ina. Sekarang ni saya cerita dulu paku iman. Kita belum buka kitab tau. Kalau kat pondok mengajar, belajar ni gini lah. Ustaz ni dia bukan kitab, tak buka-buka. Dia bila nak buka? Cerita ni dulu 2 jam. Paku iman dan simpulan iman. Okey, boleh cerita dia simpul ni. Ini biru ni, nampak saya tunjuk ni? Perkara-perkara iman ni ada sifat 20, ada fahaman-fahaman yang betul, fahaman yang salah, fahaman ahli sunnah wal jamaah macam mana. Ada sifat 20 sifat, ada 20 sifat mustahil, ada 1 sifat arus, betul? Dalam tauhid kan? Ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil, ada 1 sifat arus, betul? Dia kan ada dia punya perkara-perkara tu. Tutup mic. Suara berdengung lah. Dan perkara lain lah. Apa dikatakan percaya pada Allah, ada fatah-fatah yang bercerai-cerai. Jadi fatah-fatah ni lah kita pelajari dengan betul. Setelah dipaku pada hati kita, kita ambil fatah-fatah ni, kita simpul. Kita ikat kemas-kemas. Ikat ni nama dia aqaid. Ikat ni nama dia akidah. Aku nikahkan dikau. Maknanya satu simpul dah diberi. Aku terima nikahnya. Ikatan
apa benda itu nama dia, maka terjalinlah ikatan. Akad. Ikatan apa? Suami isteri. Perkahwinan. Iman. Perkahwinan. Hasil daripada akad. Akad ni apa? Satu ijab, satu kabul. Itu nama dia akad. Akad ni simpul. Kesimpulan lelaki perempuan itu dalam satu ruang, dalam satu perkara, dalam satu bahtera yang nama dia perkahwinan. Itu akad tu. Itu akaid tu. Itulah akidah. Jadi perkara-perkara iman tadi dia pelajari, disimpulkan. Simpul ni maknanya ikat dengan kemas. Jangan bagi buka. Jangan longgar-longgar. Jangan goyang-goyang. Ikat dengan kemas. Dan ikat tu mesti kemas sampai mati. Jangan luruh. Jangan terputus. Jangan rosak. Ada yang rosak pun ada. Rosak lu apa? Murtad. Na'udzubillah. Ada yang rosak pun ada. Rosak iman dia. Tak sedar. Jadi, yang bulat tu adalah simpulan tu yang diikat. Yang biru-biru yang Kak Ina tanya tu, dalam tu lah semua perkara-perkara iman. Ada sifat Allah, ada sifat Rasul. Lain-lain disimpul. Akdun. Akdun ni simpul. Kalau simpulan-simpulan tu, akaid. Akidah disimpul, diikat. Akidah. Yang benda ni tak nampak dari zahir. Tapi disimpul dalam hati. Sebab tu dikatakan simpulan iman. Okey. Bila ilmu ni dah disimpul dengan betul, hati ni dah dapat ilmu-ilmu ni dengan betul, dipaku dengan betul, maka lahirlah hati yang benar-benar beriman. Benar-benar ni maknanya mantap. Bukan iman goyang-goyang. Bukan orang kata iman nipis macam kulit bawang. Tak. Kulit bawang pun payah nak kopi lah. Bukan senang. Cuma kulit bawang yang luar tu kalau dia geser-geser antara bawang tu dia sanggal lah. Itulah perkara-perkara yang disenaraikan dari kitab Tauhid. Jadi benda-benda dalam kitab yang nipis ni lah. Yang ni. Kalau kita tengok cuma ada berapa muka surat je ni. 40 je muka surat. 40 muka surat je. Benda ni lah 40 muka surat ni lah dan disimpulkan betul-betul. Dan diikatkan betul untuk dipakukan dalam hati supaya dia menjadi iman. Menghasilkan iman pada diri orang tu. Okey. Kita baru belajar muka depan tu. Ni. Kita belajar yang bulat saja. Paku iman dan simpulan iman. Okey. Kak Indun, Alin tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ni dalam. Nak tanya tentang penghasilan ilmu ni kan melalui nombor 3 tu dia kata ada guru kan. Macam mana Ustaz dengan ilmu laduni? Ilmu laduni ni kena bimbing. Kita kena tanya guru. Betul ke ilmu ni yang kita dapat ni? Dulu guru kami cakap apa tau? Kena tanya guru. Kita mimpi kita dapat gini-gini, kita tanya guru. Mesti ada rujuk. Takut benda tu salah. Dia kata takut bukan ilmu laduni. Takut ilmu salah masuk dalam guni, campak ke laut. Dia kata perkataan tu dengan kami tu. Ilmu salah masuk dalam guni, bukan laduni. Ilmu salah masuk dalam guni. Ilmu laduni ni selalu yang diberi, guru kata, orang yang ada asas, ilmu laduni bukan mimpi, ya salah faham. Orang yang ada asas agama dan Allah memberi dia faham benda yang lain yang pada asas tu dicambah-cambahkan, itu laduni dia kata. Yang cambahan itu nama laduni setelah dia bersungguh-sungguh memahami yang asas. Kalau belajar tidak, kalau apa tidak, mengaji tidak, pergi masjid tidak, guru tak ada, tiba dapat ilmu, itu bukan ilmu laduni. Dia kata apa? Itu ilmu salah, campak dan guni. Dia kata itu. Saya pakai perkataan dia ni. Ilmu laduni, ilmu yang dia ada asas dan dia boleh faham dengan teknik dan kaedahnya lain. Itu laduni. Maksudnya Ustaz, biasanya kan ulama-ulama besar ni kan biasanya ada yang dapat ilmu melalui laduni secara laduni. Itu laduni tu, yang itulah. Dia boleh terang dengan teknik yang lain. Dia boleh faham dengan kaedahnya lain, dengan matlamat yang sama. Dengan kaedah yang maham yang sama.
Maknanya Ustaz, Tak Allah boleh. sampaikan ilmu tu melalui ilham ke apa Ustaz? Ilham. Ya, ilham. Orang dapat laduni ni hati dia bersih. Ilham ni dia hanya masuk pada hati yang bersih. Kalau semayang pun berterabur, dia kata dapat ilmu laduni, guru kata itu bukan laduni, itu campak dia masuk dalam guni. Dia kata gitu lah dulu. Dia bawa lawak gitulah. Sebab tu dia kata ramai budak-budak yang kena gini kadang. Belajar tidak, sebab 20 pun tak faham dia kata kadang. Apa mengajar sebab 20 tak faham, nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, apa pun tak erti. Lepas tu dia kata dengan ustaz dia dapat ilmu laduni. Ustaz kata kau jaga-jagalah, dia kata baik-baik. Baik-baik apa? Jangan sampai dia kata nanti ilmu ni yang kau kata laduni ni dia campak kau terjun dalam guni. Dia kata perkataan tu lah dulu. Saya ambil perkataan dia lah. Okey. Siapa kata tadi? Saya? Saya Ustaz. Saya pun berminat nak tanya dekat penghasilan ilmu juga, sebab dia syarat kan. Okay, yang pertama cerdik. Kalau macam kita ni yang manusia biasa ni, kita faktor usia ke ataupun kita belajar tapi tak masuk, adakah kita dalam kategori belum cerdik lagi untuk kita faham ilmu tu? Lastly, yang masa yang lama tu boleh tak Ustaz elaborate lebih sikit, lama yang macam mana? Okey, dia cerdik ni bukan nak kena peringkat genius, bukan. Cerdik ni orang cakap kita boleh faham. Tapi kalau orang cakap kita tak tumpu, memang tak faham. Lepas tu kita nak kena faham sungguh-sungguh. Konsep, rajah, ada bantu mengajar yang diberi, kita kena faham sungguh. Kalau kita rasa dapat 10%, kita kena ulang lagi dengar. Rakaman ke apa benda kita kena dengar. Satu hari nanti kita akan faham. Orang belajar tauhid, adanya khatam 4 kitab, baru nampak jelas apa benda. Tanya apa pengalaman dia orang. Tanya pengalaman guru-guru kita. Mereka berkata mula-mula belajar memang dapat sikit lah. Belajar kali kedua, ketiga dapat. Tapi bila nak terang tak boleh. Nak terang tak dapat lagi. Bukan tak cerdik. Tapi memang cara dia, Imam Syafi'i kata, engkau kena faham, dia makan masanya lama. Kalau kau belajar 2 bulan, hari-hari buka kitab, tak dapat lagi. Tak terhasil lagi ilmu tu. Tak lama, 2 bulan dah lama. Itu kita ayat walad. Kan? Berkatalah Syekh Syakir Al-Baqi kepada anak murid dia. Engkau telah menuntut denganku selama, kita ayat walad, berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Full time. 30 tahun. Apa faedah kau dapat? Dia tanya kan. Kita ni tiap-tiap malam baru online je, tiap-tiap malam. Itu pun kadang tak datang. Dia tanya apa dapat? Pada Hatim, Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam cerita aku dapat 8 perkara yang kita pernah dengar, yang saya pernah mengajar ni. Lepas tu guru dia dengar 8 perkara ni, dia kata inilah yang disimpulkan dalam Quran, Taurat serta Injil. Dia kata, nampak. Guru dia beri komen gitu. 30 tahun tau. Budak duduk pondok belasan tahun kadang-kadang saya tengok. Ada budak tu 8 tahun dekat Indonesia sampai umur apa tak saya ingat 13 tahun. Dia duduk pondok dekat Indonesia 7 tahun. Dia pergi petani, umur 40 tahun budak Langkawi. Sampai umur dia 23, 9 tahun. Dia duduk pondok dah 16 tahun. Saya kata dengan dia jadi pengacara majlis lah budak tu. Umur dia masa tu 24 itu kot. Masa saya pergi tu kat pondok. Pondok ni lah Baba Karim. Baba Karim ni pengurusi Persatuan Ulama Thailand. Saya kata dengan dia, kampung mana? Langkawi. Dia kata kat Petani ni ada 40 budak dari Langkawi. Langkawi dekat dengan utara kan. Jadi mereka belajar kat Petani lah 40 orang. Dia cerita lah dia dulu kat Indonesia beberapa tahun, dekat sini beberapa tahun. Oh, saya kata dah boleh balik mengajar ni, dia kata. Dah 16 tahun dah duduk pondok. Dah boleh balik mengajar lah. Dia kata tak boleh lagi lah. Pakcik, banyak benda lagi saya kena kemaskan. 16 tahun duduk pondok, dia kata banyak benda lagi nak kena kemaskan. 16 tahun tau. 16 tahun ni. Cuti setahun, sebulan je Ramadan. Bukan sebulan, 6 minggu. Syawal ke 10 selalu dah masuk balik pondok. Masanya lama. Betul masanya lama.
Masih lama. Kalau setakat belajar sikit-sikit cuit dalam sikit, ini catit, ini tak catit, ini datang, ini tak datang, ini ingat, ini tak ingat, bukan makan masa lama, 5 kali pencen pun tak dapat. Kita sekarang ni running out of time. Kalau umur kita 50. Takut dengan kata nak amal, ilmu pun tak ada hasil. Faham Ilmu pun tak ada hasil lagi. Jadi kena buat kerja yang berat. Amal ilmu yang tahu, belajar lagi, faham lagi, cari guru lagi, tamak lagi, tunggu-tunggu lagi. Biar ada hasil, sanggup kena ketuk, sanggup kena palu, sanggup kena paku. Lembutkan hati supaya dia dapat menerima, biar terhasil. Lepas tu ambil ilmu-ilmu ni, simpulkan dia elok, kait-kaitkan dia, ikat-ikatkan dia, masuk-masukkan dia kat mana. Nampak ni kait ni kait dengan ni, ikat betul-betul. Syarat wajib berkait dengan syarat sah macam ni, iman ihsan kat mana pun ikat betul, ikat, simpan. Save and drive. Hard disk. HARD. Hard disk. Jadi, betul amal. Itu prosesnya betul lah. Kalau lapang dengar, tak lapang tak dengar. Jangan mimpi nak dapat ilmu. Bukan amal je, ilmu tak dapat. Ilmu tak dapat. Okey. Hari ni, kita dah belajar ni. Minggu depan, baru buka kitab. Ni. Minggu depan ada kitab lah. Masa belum sampai Pak minggu depan Hari Khamis. InsyaAllah dapat. Dapat. Belilah kat Shopee tu. Beli kat Shopee. Ni. Berapa satu Ustaz? Satu. Rasa RM5 tu berapa? 5. Oh, paku. RM5 je. Lebih kurang tu lah. Dengan post dia mungkin RM10 kot. Ni Dengan post RM12 Ustaz. Shopee RM12 Ustaz. RM12. Beli. Alah, kalau beli lain dengan Shopee pandai, beli kita tak pandai. Carilah, search lah ni, paku iman. Dia keluar gambar ni lah. Nanti kita akan baca dulu, minggu depan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ni dulu. Dia ada penghuraian dia. Saya ambil apa yang saya belajar, saya letak dekat slide. Ni, musamma ni apa. Ni. Faham lah. Kita baca bismillah, guru dia baca bismillah dalam kitab. Dia faham apa dia baca. Dia faham maksud, dia faham makna, dia faham tujuan. Kita baca bismillah hari-hari, makan, masuk tandas, apa benda makan, apa benda buat benda baik masuk kereta, mula belajar. Tapi baca pada zahir, pada hati, kosong, tidak ada apa-apa. Ini yang kita nak isi hati kita ni. Pada zahir baca. Pada hati tak ada benda ni pakukan hati. Tak ada apa yang pasakkan hati. Pada kalimah yang dia baca. Nanti kita start baca ni. Ni penerangan dia. Lepas tu baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam ni apa lebih kurang kita apa. Maka inilah risalah kecil. Kita akan baca. Perlahan-lahan. InsyaAllah. Jangan gopoh-gopoh. Jangan tanya Ustaz. Tahun berapa nak habis? Tak apa kau nak habis pun kita habis lah. Tak apa. Ketika PKP ni habis. Kita baru baca dulu live. Tak apa kita ejar-ejar masa nanti kita belajar juga. Sebab ni penting. Ini sangat penting. Tauhid sangat penting. Okey. Cukup. Pagi ni. Faham ke pening InsyaAllah. Suruh baca tajuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasa pening ke atau rasa pening ke atau rasa interesting tapi pening nak faham. Saya nak faham tapi insyaAllah boleh baca. Tak sabar nak minggu depan nak Better lah Ustaz, better. Better lah. Maknanya ada nampak sinar sikit lah. Tak ada kalau buat sangat. Interesting tapi pening juga Ustaz. Tak apa. Janji kena ada interested tu. Ada kehendak tu kena ada lah. Nanti Allah bagi faham lah. Bukan saya bagi faham. Allah akan bagi faham. Setelah dilihatnya kita ni ada sungguh-sungguh lah. Faham, nanti buka rakaman balik. Sebelum kita masuk kelas minggu depan, kelas yang ni, rakaman ni dengar lagi sekali.
Lepas tu, cuba buka kitab ni dulu, cuba ansur-ansur baca 2-3 line dulu. Dulu guru kata orang yang sungguh-sungguh, dia baca aku nak belajar sebelum dia masuk kelas. Betul tak? Kan dulu kan kalau kita belajar kan kat sekolah kan gitu. Dan kita akan expect cikgu ni cakap apa dan kita dah ready dengan Kristian, apa yang kita baca kat rumah sebelum belajar tak faham dari dia. Oh ni tak faham. Jadi bila guru tu cakap pasal ni, kita akan tunggu perhatian lebih. Bukankah budak-budak yang dapat 5A, 8A kan kalau kita TV interview kan dia cakap begitu kan? Betul tak? Ini hari ni nak belajar, hari ni baca kitab. Kitab boleh hilang. Sampai mana? Entah yang mana, entah. Mana-mana pun tak perlu Ustaz. Macam mana belajar gitu? Mana-mana pun tak apalah. Berhenti dah tahu kat mana. Minggu depan kita masuk. InsyaAllah. Bismillah. Tunggu hari Khamis. Malam ni kita belajar macam biasa. Kita belajar tasawuf. Bab pada menyatakan. Perut. Baru semalam dah lupa. Mana? Okey. InsyaAllah. Sekolah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua, pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.